أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي Alhamdulillah, kita sama-sama banyakkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana sekali lagi pada malam ini kita dapat bersama-sama berada dalam rumah Allah yang mulia ini, yang mudah-mudahan kehadiran kita dicatat sebagai suatu amalan yang soleh dan sebagai tetamu Allah di dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita di akhirat besok sebagai tetamunya dan seterusnya berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, insya-Allah pada malam ini kita menyambung lagi bacaan kitab Risalatul Tauhid, dan kita telah sampai kepada ta'arif sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Pada bulan lepas, pertemuan lepas, kita telah membaca dan menghuraikan tentang sifat al-wujud. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sedikit sambungan ataupun ulangan daripada sifat al-wujud, di mana yang Allah SWT sebut dalam Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Surah Luqman ayat 25. Artinya, dan jika kamu tanya orang-orang kafir itu, siapa yang menjadikan langit dan bumi, nescaya berkata mereka itu Allah yang menjadikan. Jadi pada pertemuan lepas ni kita sampai situ, ada sedikit huraian tentang firman Allah Subhanahu Wa Taala ini. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, sebenarnya asas kepada ilmu tauhid ini kita ada istilah al-uluhiyah, rububiyah, kemudian ada al-uluhiyah dan juga asma wa sifat. Baik, manusia ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dari segi rububiyahnya tak ada masalah sebenarnya. Sebab tu Allah Ta'ala sebut tadi, dari segi mengakui bahawa Allah lah yang menjadikan, Allah mencipta, Allah mentadbir, Allah memerintah, Allah lah yang menguruskan alam ini. Orang bukan Islam pun mengakui. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Jika ditanya kepada mereka ni, yakni orang kafir ni, siapa yang menjadikan langit dan bumi, nescaya mereka mengatakan Allah. Maknanya dari segi mengiktiraf Allah itu sebagai Tuhan yang mentadbir, yang mencipta, yang memerintah, yang menguruskan alam ini. Jadi mereka pun akui, seperti mana yang saya pernah sebut sebelum ini, dalam diri manusia ni, setiap manusia yang Allah Ta'ala ciptakan ini, tak kiralah sama ada siapa pun dia, kita ni ada satu dipanggil wujdan. Wujdan ni apa? Wujdan ni dia macam lubuk hati, perasaan halus, naluri kecil, kan? Maknanya dalam lubuk hati kita ni, siapa pun manusia ini, walaupun dia seorang mulhid sekalipun, mulhid ni orang yang tak mengakui Tuhan, dia mengatakan Tuhan ni tak ada, maknanya kalau bahasa sekarang etis. Walaupun mereka kata Tuhan tu tak ada, tapi hati kecil dia tetap mengatakan ada yang sebenarnya. Buktinya apa? Ketika mana dalam keadaan terdesak, dalam keadaan barangkali hampir nak mati dan sebagainya, ketika tidak ada satu kuasa yang boleh bantu dia, maka ketika itu hati kecil dia mengharapkan satu kuasa yang akan tolong dia. Maka apakah kuasa tersebut? Tak lain tak bukan ialah Allah. Contoh, sebelum ni saya pernah sebut, orang yang duduk dalam kapal terbang, tuan-tuan sekalian, sekiranya kapal terbang tu dikatakan nak jatuh, berlaku kerosakan enjin, maka ketika itu tak ada siapa dah yang boleh nak selamatkan dia. Masing-masing, walaupun siapa yang berada dalam perut kapal terbang ni, mereka akan berdoa.
dalam hati kecil dia mengharapkan satu kuasa yang boleh bantu dia di saat tersebut. Ketika mana dia kapal terbang yang akan terhempas, semua orang akan mati. Sebab orang bumi dah tak boleh nak selamatkan dia. Tak ada siapa nak sambut dia. Ketika itu kapal terbang ni akan jatuh, maka mereka yakin bahawa mereka akan mati. Dan di saat tersebut mereka berdoa dalam hati kecil dia ni mengharapkan ada satu kuasa yang akan bantu dia. Siapa kuasa itu? Tak lain tak bukan Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebab itu dari segi rububiyah tak ada masalah. Tapi dari segi al-uluhiyah, walaupun mereka mengakui bahawa Allah itulah yang mencipta, Allah mentadbir, Allah memerintah, Allah lah yang menguruskan alam ini, tapi dari segi penyembahan kepada Allah, mereka tak sembah Allah. Yang mereka tidak mentauhidkan Allah, tetapi sembah selain daripada Allah. Dari segi penyembahan, ini masalah. Sebab tu dari segi ketuhanan, mengatakan Allah itu Tuhan, tak ada masalah. Tapi bila mana nak sembah, nak mengiktiraf Allah itu sebagai tempat sembahan dia, yang dibawa oleh para rasul sejak daripada zaman Nabi Adam AS sehinggalah Nabi kita Rasulullah SAW. Itulah dia kerja di antara tugas para rasul ni, mengajak manusia supaya mentauhidkan Allah, mengajak manusia supaya sembah Allah yang Maha Esa ini. Tapi sebaliknya ramai manusia sembah patung berhala. Ya, ramai manusia yang sembah selain daripada zat yang Maha Esa ini. Dulu ada orang sembah dia berupa binatang, contoh dia panggil animal worship kan. Maksudnya binatang tu dia jadi tempat sembahan dia, dijadikan sebagai Tuhan. Ada orang manusia yang sembah alam kan, dia panggil neutral worship. Maknanya alam tu dijadikan sebagai Tuhan. Tengok matahari tu besar kan, terbit pada waktu pagi, oh ini Tuhan kita, lalu disembahnya matahari itu sebagai Tuhan. Ya, kemudian datang malam, timbulnya bulan, maka dia tengok bulan tu bercahaya, menerangi malam, lalu mereka sembah bulan itu sebagai Tuhan. Ini dipanggil sebagai neutral worship. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, maknanya dari segi penyembahan itu, ya, dari segi mengatakan Allah itu Tuhan yang mencipta, yang mentadbir, di mana Allah sebut dalam surah Luqman yang tadi, sekiranya ditanya siapa yang menjadikan langit dan bumi, nescaya mereka kata Allah. Tapi kenapa tak sembah Allah? Baik tuan-tuan sekalian, itu nak menunjukkan bahawa al-wujud maknanya Allah Ta'ala tu ada. Tetapi manusia ni dengan kesombongan barangkali, ya, mereka tak ingin untuk menyembah Allah, tapi menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, insya-Allah pada malam ni kita sambung yang kedua, Al-Qidam. Ya, sifat Al-Qidam. Apakah dia Al-Qidam ini? Baik, Al-Qidam tu maknanya sedia. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, sedia ni maksudnya sedia zati, yang sebenar-benar sedia, zat yang sedia yang tidak ada mula. Maknanya Allah itu adanya tidak ada permulaan adanya. Adanya bukan sebelumnya tidak ada, ataupun adanya bukan bermula dengan tidak ada, bukan. Dia beza dengan kita. Manusia ni, makhluk dan sebagainya ni, mahasiwa selain daripada zat dan sifat Allah Ta'ala ni, kita ni ada yang bukan qadim, ya, bukan adanya yang sedia. Kita ni semuanya baharu. Bila sebut saja baharu, mesti ada awal, mesti ada mula. Allah Ta'ala dia tak ada mula. Sebab tu dia sedia yang bagaimana sedia zati, sebenar-benar sedia, yang tidak ada awal, yang tidak ada permulaan. Sekiranya Allah Ta'ala itu ada mula ataupun ada awal, samalah dengan makhluk. Dari apa istimewanya Allah? Ya, Tuhan pun sama, ada awal juga seperti mana kita. Dan yang awal itu dah tentulah ada yang membaharukan dia, ada yang menjadikan dia, ada yang mengadakan dia. Ya. Macam kita, adanya kita, ada yang idafi ataupun disandarkan, ada bapa sebelum ada anak kan. Kita ni ada kita kerana ada mak ayah, disandarkan kepada mak ayah, dikeranakan oleh suatu kerana. Ataupun ada yang lain ni, contohnya alam ini, ada dikatakan qadim apa? Qadim zamani, qadim bermasa, masa yang panjang. Itu qadim zamani, qadim juga tapi makan masa panjang.
ya, bertahun-tahun, berabad, berkurun dan sebagainya, tu panggil qadim juga. Tapi zat dan sifat Allah ini dia qadimnya apa? Qadim zati. Ya, qadim sebenar-benar sedia, yang tidak ada mula, yang tak ada awal. Baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebab tu dia kata, maka hakikatnya ibarat daripada menafikan ada permulaan wujud Tuhan. Sebab tu dia termasuk dalam salah satu sifat salbiah. Sifat salbiah nanti kita akan jumpa, tuan-tuan sekalian. Kita akan jumpa pembahagian sifat 20 ni. Adanya sifat nafsiyah, ada sifat salbiah, ada sifat ma'ani, ada sifat ma'nawiyah. Tapi nak jumpa tu lambat lagi lah. Ya, tak tahu. Tak tahulah bilanya. Ya, nak tunggu kalau tuan-tuan tengok buku tuan-tuan tu, ya, huraian tentang sifat apa nafsiyah, apa salbiah, ma'ani, makna tu lambat lagi lah. Ya, mungkin sejangka kan dan 3 tahun setengah lah. InsyaAllah. Ya. Baik, nak ceritakan sekarang ni, kita nak huraikan ni. Nak ceritakan berkenaan dengan sifat kidam ni tuan-tuan sekalian. Sebab tu dia kata hakikatnya menafikan. Sebab salbiah ni dia menidakkan makdum, adama, maknanya adamiah, mentiadakan terus lawan kepada sifat wajib ini. Sebab tu bila sebut saja sifat salbiah ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kata Allah itu bersifat kidam, makna sedia, menafikan atau mentiadakan sama sekali sifat baharu. Allah itu bukan baharu. Ya, sebab apa? Sebab yang baharu itu samalah seperti mana makhluk. Tak mungkin, mustahil, tak boleh terima oleh akal. Maknanya kalau Allah itu baharu, persoalan sekarang siapa yang membaharukan dia? Siapa yang nak menjadikan dia? Allah tak ada fa'il. Allah tak ada yang menjadikan dia. Kalau kita kata Allah ada yang menjadikan, persoalannya siapa? Sebab tu ada satu hadis Nabi SAW, ni mainan syaitan. Maknanya syaitan ni tuan-tuan sekalian, dia akan datang kepada kita, dia akan ganggu ni. Ya, supaya kita was-was, Allah ni siapa yang jadikan dia? Ya, contohnya dalam satu hadis daripada Abi Hurairah, disebut Nabi SAW bersabda, ya'ti syaitan ahadukum fayaqula man khalaqa kaza wa kaza hatta yaqula lahu man khalaqa rabbaka. Ini syaitan punya kerja. Ya, maka kata Nabi SAW, fa'iza balagha zalika fal yasta'izu billah wal yantahi. Maka Nabi kata, apabila dia kata syaitan akan datang kepada salah seorang daripada kamu, di antara kamu ini, lalu dia bertanya, apa kata syaitan? Siapa yang menciptakan ini? Lalu syaitan dia akan main-main dalam fikiran kita, siapa yang menjadikan alam ini? Ya, syaitan datang kepada kita ni, antara kita ni, ya, dia datang kepada kita, lalu dia kata kepada kita, soalan siapa yang menjadikan semua ini? Maka hingga akhirnya syaitan ni akan bertanya, ya, siapa yang menciptakan Tuhanmu? Tuan sekalian, bila sampai persoalan yang begini, siapa yang menjadikan Tuhan pula? Lalu syaitan ni dia buat was-was dalam fikiran kita, siapa jadikan Tuhan kamu? Maka kata Nabi SAW, siapa jika sampai kepada kamu soalan yang macam ini, kata Nabi SAW, maka hendaklah kamu berlindung dengan Allah. Falyasta'iz billah. Maka hendaklah kita berlindung dengan Allah, kemudian dan berhentilah meneruskan. Maknanya terus jangan fikir lagi. Ini mainan daripada syaitan. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ni hadis sahih rawah Bukhari dan Muslim. Baik. Sebab tu dalam satu hadis lagi, Abu Hurairah kata, la yazalun nasu yas'aluna hatta yuqalu haza khalaqallahu al-khalqa faman khalaqallah. Ini pun satu, lebih kurang maksud hadis tadi. Faman wajada min zalika syai'an falyakul amantu billah. Inilah jawapan yang paling tepat. Maka disebut dalam hadis ini, manusia sentiasa bertanya, sentiasa sehingga dikatakan Allah menciptakan makhluk. Siapa yang menjadikan Allah? Maknanya siapa yang jadikan Allah, sampai hingga orang bertanya siapa yang menjadikan Allah. Maka kata Nabi SAW, siapa yang menjumpai soalan seperti ini, kata Nabi, maka hendaklah dia berkata, aku beriman kepada Allah. Amantu billah. Itulah jawapannya. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kita dilarang sama sekali memikirkan sangat tentang zat Allah. Tafakkaru fi khalqillah. Kan dalam hadis daripada Ibn Abbas, dia kata tafakkaru fi khalqillah.
berfikir tentang apa yang Allah Ta'ala jadikan. Wala tafakkaru fi zatillah. Tapi jangan fikir tentang zat Allah itu. Ya, fatuhliku. Maka siapa yang fikir tentang itu, maka boleh jadi binasa. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, boleh nak fikir, tapi fikir yang disuruh kepada kita ni ialah fi khalqillah. Apa yang Allah Ta'ala jadikan, apa yang Allah Ta'ala ciptakan ini fikirlah. Ya, sebab tu dalam Quran pun banyak afala yaqilun, afala yanzurun. Ya, dulu kita pernah sebut Allah Ta'ala sebut fikir ni tuan-tuan sekalian. Kita mikir apa yang Allah Ta'ala jadikan, apa Allah Ta'ala cipta semua ni sebenarnya adalah salah satu cara nak tambah iman kan. Sebab tu fikir. Ya, bila kita fikir, maka insya-Allah iman bertambah. Kerana li ta'zim, mikir ni dia akan menimbulkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu bukan sekadar melihat. Kalau sekadar kita melihat dengan mata, barangkali tak rasa apa. Ya, contoh bila Allah Ta'ala kata wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Kan dalam ayat ni Allah Ta'ala kata afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Contoh. Ya, Allah Ta'ala kata, adakah kamu tidak melihat bagaimana wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Hari-hari kita tengok samak ni. Ya, setiap kali kita pagi-pagi je, bila keluar daripada rumah, kita akan nampak langit. Kan? Semua orang boleh melihat langit yang sebegitu indah, sebegitu cantik, biru di atas sana. Tetapi adakah kita melihat itu sekadar dengan mata biasa sahaja? Allah Ta'ala kata, afala yanzuru, adakah kamu tidak melihat? Melihat ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia melihat bukan sekadar dengan mata biasa, tetapi dengan mata hati. Maka apabila dia melihat sahaja, maka timbul, turun ke dalam hati dia, maka menimbulkan rasa li ta'zim. Kan, menimbulkan rasa kehebatan Allah SWT. Bahawa langit yang kita tengok tu warufi'at. Bagaimana Allah Ta'ala angkat langit itu. Langit tak ada tiang, tuan-tuan. Ya, tak pernah jumpa tiang langit, tak ada dinding. Tapi langit tak pernah jatuh hingga hari ini. Siapa yang takbir semua ini? Siapa yang menguruskan semua ini? Maka dah tentulah adanya satu kuasa zat yang maha besar ini. Sebab tu bukan sekadar melihat, tetapi melihat itu sehingga menimbulkan li ta'zim. Kan? Menimbulkan kebesaran betapa hebatnya zat yang mencipta. Zat yang mentadbir seluruh alam ini. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Maka dia kata tak dapat tiada keadaannya. Maka dia kata menafikan ada permulaan wujud Tuhan kerana Tuhan yang menjadikan tiap-tiap suatu yang ada. Jadi Allah ini tuan-tuan sekalian, dia pangkal kepada segala sesuatu. Sebab tu dia kata yang demikian tak dapat tiada keadaannya lebih dahulu daripada tiap-tiap sesuatu itu. Kiranya Tuhan tidak lebih dahulu daripada tiap-tiap sesuatu, nescaya boleh ada sesuatu lebih dahulu daripada yang mengadakan. Yang demikian itu batil. Yang tu kita tak boleh nak terima akal. Maknanya tuan-tuan sekalian, bila sebut Allah Ta'ala ni sedia yang zati, maka dialah yang paling awal. Awal ni maksudnya yang Allah Ta'ala kata huwal awwalu wal akhir wa zahiru wal batin. Yang kata dialah awal, dialah akhir, bukan awal dia tu ada mula, tidak. Awal dia ni, dialah yang mula-mula, yang mana tak ada sebelum tu, bukannya tak ada, dia tetap ada. Yang kata huwal awalu tu bukan maksudnya awal itu sebelumnya tidak ada, bukan. Tetapi awal itu memang sebelumnya memang bukan dimulai dengan tidak ada, dia tetap ada. Sebab tu namanya qadim. Ya, Allah Ta'ala tu qadim, dia tetap sedia. Kalau tanya bila Allah Ta'ala ada, dia tak ada bila, tuan-tuan. Bila ni soalan bila ni masa. Bila awak lahir kan? Bila awak sampai? Ya, bila surah ni mula semai Jumaat contoh. Itu masa kan. Soalan bila tu masa. Allah Ta'ala tidak berkait dengan masa. Yang kata zaman, masa ini pun yang sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, makhluk Tuhan juga. Bayangkan masa ni makhluk. Allah yang jadikan masa ni. Bagaimana Allah jadikan masa? Lalu Allah Ta'ala ciptakan alam cakrawala ni kan. Allah Ta'ala ciptakan kainat ini. Maka bermulalah ada masa. Bagaimana bumi mengelilingi matahari, ya, kemudian mengelilingi bulan dan sebagainya. Maka berlakulah masa, adanya saat, adanya minit, adanya jam, adanya hari, ada minggu, ada bulan, ada tahun, abad, kurun dan sebagainya. Maknanya nak ceritakan zaman itu
masa itu adalah makhluk Allah. Sebab tu Allah tak berkait dengan masa. Dia qadim. Qadim ni maknanya sebelum ada masa lagi. Tak ada soalan nak kata, dah Allah ni mula daripada bila? Dia tak ada mula. Dia tak sedia. Letih lah tuan cerita benda ni je. Kan memang tak ada mula, tak ada jawab. Ceritanya tak ada jawab. Kalau ada jawab, tahu dah Allah Ta'ala tu mula bila? Beratlah. Ya, itu bukan tauhid namanya. Sebab dia tidak tasalsul, dia bukan daur. Ini dalil yang nak menguatkan hujah Allah Ta'ala tu kidam, kan, bersifat sedia ni. Dia bukan tasalsul, dia bukan berantai, tidak ada penghujung. Kalau kita kata contoh Allah yang ada sekarang ni Allah, kan, Tuhan kita. Kalau orang kata siapa yang menjadikan Allah? Lalu orang kata ada Tuhan lain yang menjadikan Allah. Tuhan satu menjadikan Allah. Dah Tuhan satu siapa pula jadikan? Tuhan dua jadikan Tuhan satu. Dah Tuhan dua, Tuhan tiga. Tuhan tiga, Tuhan empat, Tuhan lima, Tuhan enam. Sampai kiamat pun tak habis. Itu dia panggil tasalsul yang mustahil ada pada Allah Ta'ala. Yang kita ni tuan-tuan sekalian, kita ni tasalsul juga. Tapi dia ada pangkat, dia ada ujung. Tasalsul kita ni dia ada pangkat. Baik, ada kita. Kenapa ada kita? Kerana disandarkan adanya mak dan ayah kita. Ada mak ayah disandarkan pada datuk nenek. Datuk nenek disandar kepada moyang. Malas sebut moyang monyet pula kan. Datuk nenek moyang. Moyang apa? Tak tahu istilah moyang. Lepas tu sampailah kepada last sekali, akhirnya sampai kita kepada Nabi Adam AS. Baik, Nabi Adam, siapa pula mak ayah dia? Nabi Adam tak ada mak ayah, tuan-tuan sekalian. Nabi Adam dijadikan daripada turab, kan? Semua orang tahu. Maka kita ni manusia asalnya daripada tanah dan Nabi Adam tu dicipta daripada tanah. Baik, tanah daripada mana? Maka tanah Allah yang jadikan. Allah lah yang menciptakan tanah. Maknanya tasalsul kita ni ada pangkai dia. Ada awal dia. Kita bermula daripada tanah. Tapi Allah, dia bukan tasalsul yang ada awal ke ataupun tak ada penghujung. Mustahil, tak boleh terima. Kalau kita kata Allah Ta'ala ni dia daur, dia berpusing, kan? Tuhan satu menjadikan, kita kata Allah. Allah siapa menjadikan Allah? Tuhan D lah kata. Baik, Tuhan D. Tuhan C, kemudian menjadikan Tuhan C, menjadikan Tuhan B, menjadikan Allah. Allah menjadikan Tuhan D pula. Dia berpusing-pusing gitu. Lagi tak boleh terima. Ya, tak ada penghujung. Seperti rantai basikal, kan? Maknanya tidak ada penghujung. Kalau orang contoh kalau orang bagi ayam dulu ke telur dulu tu pun puas dan mikirnya tuan-tuan. Ya. Mana dulu ayam ke telur? Dia kata telur dulu Ustaz. Dah mana ayamnya? Dia kata ayam dulu. Dah mana telurnya? Sampai sudahlah kelahi gitu dia kan. Mana nak ceritanya itu bagi tak boleh nak fikir, kan? Mana Allah bukan berhubung begitu, bukan daur, bukan tasalsul, bukan. Sebab tu Allah Ta'ala ni dia adalah pangkas segala-galanya. Tuan-tuan sekalian, meja yang ada depan ni, adanya meja ni, maka dah tentulah pada akal kita yakin sungguh bahawa adanya orang yang buat meja. Ya, adanya tukang meja ni. Dan kita tak boleh terima, akal kita tak boleh terima kalau kata meja ni ada, memang dah sedia ada. Bila tanya siapa buat meja ni, tak, dia memang ada tiba-tiba. Memang akal tak akan kata begitu. Dan kita yakin bahawa yang buat meja ni dah tentu dia terlebih awal daripada meja ni. Mesti tukang meja lebih dulu daripada meja. Mana ada meja dulu daripada tukang meja? Dan akal kita mesti akan kata meja mesti kemudian daripada orang yang buat meja ni. Baik, dan kita yakin akal kita akan kata yang buat meja ni dah tentulah seorang yang ada ilmu, ada kemahiran buat meja. Bukan setakat ada ilmu, kemahiran buat meja, tetapi orang yang buat meja ni juga dia ada kehendak untuk menentukan bagaimana dia nak buat bentuk meja ni. Dia ada kehendak dia nak buat besar mana, nak buat tinggi mana, nak buat tebal mana. Kan dia ada kehendak dia nak buat itu. Dan kemudian selain daripada kehendak itu, dah tentulah kita yakin tukang meja ni dia ada kudrat untuk buat meja ni.
Dia ada kuasa dan ada kederat untuk buat meja yang cantik ni. Dan akal tak boleh terima kalau tukang meja ni lemah, kan? Siapa buat meja ni? Tahulah dengar kata yang buat meja ni lama dah stroke ni, kan? Memang terbaring, tangan tak daya angkat, kaki tak bergerak, kelip mata. Tapi boleh buat meja, orang boleh terima tak? Pelik dia kata. Orang takkan kata orang tu boleh buat meja dan keadaan lemah yang begitu. Dan tentulah dianya ada kederat. Begitulah tuan-tuan sekalian, kalau kita nak ialah kita nak sama dengan Allah, Allah ni kita tak nampak, kan? Tetapi Allah lah yang mengadakan pangkal segala sesuatu yang ada ni. Mana mungkin tuan-tuan sekalian, sesuatu yang sangat besar ini, kainat ini, alam semesta yang kita nampak ni, di sekeliling kita ni dengan langit yang terangkat, dengan gunung ganang yang tinggi, ya, bukit bukau, lautan dan sebagainya, tak ada seorang pun manusia yang boleh nak adakan ini. Dan tentulah akal mengatakan tentu ada satu kuasa yang sangat besar, yang sangat hebat, dan dia mempunyai qabdah, kan? Dia semua benda ni dalam genggaman dia, dalam kekuasaan dia. Maka dah tentulah akal ataupun wujdan yang mengatakan ini adalah satu kuasa dinamakan zat yang maha berkuasa. Siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dah tentulah zat ini terlebih awal daripada makhluk ini. Mana mungkin alam ini datang terlebih dulu daripada Allah. Kalau alam ini terlebih dahulu ataupun alam ini tidak ada awal, maka dah tentulah alam ni qadim. Kalau alam ni qadim, persoalannya siapa yang menjadikan alam ini? Adakah alam ini terjadi dengan sendiri? Akal tak boleh terima. Mengatakan alam itu berlaku dengan sendirinya, memang tak boleh terima. Mana ada sesuatu boleh berlaku dengan sendiri? Kita sendiri pun tuan-tuan sekalian, adanya kita dilahirkan oleh ibu kita. Mana ada tiba-tiba ada. Orang tanya, lahir bila? Tak, saya tak lahir ni apa? Memang saya ada, tiba-tiba je saya ada. Orang tanya siapa mak ayah? Saya tak ada mak ayah, tak ada siapa. Memang tiba-tiba ada. Saya pun pelik kat dia kata. Macam mana tiba-tiba ada? Ni orang kata ni memang pembohong besar lah. Yang mana ada orang boleh ada dengan tiba-tiba, melainkan ada mak dan ayah dia. Yang ada ibu yang melahirkan dia. Ini pun akal kita boleh terima. Mustahil kalau suatu itu berlaku dengan sendirinya tanpa ada yang mengadakan. Baik tuan-tuan sekalian, nanti bila kita dah habis sifat 20 ni, kita akan jumpa dalil ataupun burhan sifat 20. Tapi nak ceritakan nak jumpa tu pun lambat lagi. Makan masa sangat-sangat, kan? Sebab bila kita jumpa burhan nanti ataupun keterangan tentang sifat 20 baru kita nampak. Ini dalil. Sebab tu dalil ni wajib tuan-tuan sekalian kita mendirikan dalil. Sekurang-kurangnya dalil ijmal, kan? Kita dah pernah sebut dulu. Tafsili yang kita belajar ni, yang kita ramai-ramai belajar ni dinama dalil tafsili. Maksudnya kita yang berada qaryah kita ni semua ada sebahagian yang belajar, maka terlepaslah sebab dia fardu kifayah. Tapi dalil ijmali fardu ain. Setiap mukallaf wajib mengetahui, sama ada bukan setakat dalil ijmal kepada sifat 20, malahan sifat 20 ini pun mengetahui sifat wajib bagi Allah, mengetahui sifat mustahil bagi Allah, hukumnya wajib fardu ain atas mukallaf. Saya dapat bayangkan tentang kalau orang tak mengaji bab ini, bagaimana orang tak belajar akidah ni. Sebab tu mudah terpesong pada ajaran sesat, mudah terpengaruh dengan fahaman-fahaman yang sesat. Kan berapa ramai orang berfahaman dengan fahaman liberalnya, sekularnya, ya. Sekarang ni fahaman yang menakutkan kita, pluralismenya dan sebagainya. Ini semua akidah tak berapa kukuh, ya. Sebab orang tak berapa ramai dah nak mengaji dalam berkenaan dengan sifat Allah ini. Ya, kita memahami ataupun kita mempelajari kesempurnaan sifat Allah SWT ini. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, apabila disebut Tuhan bersifat dengan kidam, dia kata apabila disebut Allah itu bersifat dengan kidam, kidam ni kalau bahasa Arab ni sifat lah. Kidam tu ialah sifat, kan? Maka dia kata apabila disebut Tuhan bersifat dengan kidam, jadilah ia qadim. Tuan-tuan pernah kita dengarkan kidam qadim, kita buat mikir mana pula qadim ni? Apa pula beza kidam dengan qadim? Jadi beza dia tuan-tuan sekalian, kidam ni sifat.
Baik, Allah bersifat qadim ke bersifat kidam? Bila sebut Allah bersifat kidam, itulah bermaknanya qadim. Qadim itu maksudnya nama ataupun yang mempunyai sifat tersebut. Sifatnya kidam, sedia. Bila sebut qadim, Allah yang mempunyai sifat sedia, yang sedia. Jadi bila sebut saja kidam, maka tak ada dah istilahnya. Kalau bila kidam hakikinya ialah zat dan sifat Allah, maka zat dan sifat Allah itulah qadim, iaitu yang ada sifat kidam, yakni sifat sedia ni tadi. Misalnya, contoh dia kata seperti Zaid. Dia bagi contoh Zaid ni nama orang lah. Contohnya apabila dikatakan ia bersifat anjur. Dia ni anjurkan satu-satu benda kan. Contohnya anjurkan program ke, anjurkan satu majlis ke, maka dah tentulah Zaid ini nescaya disebutlah ia penganjur kan. Maka siapa yang anjurkan ini? Zaid tu, maka jadilah Zaid itu penganjur. Jadi contoh tadi contohnya kidam. Bila sebut kidam sedia, siapa yang kidam ni? Maka Allah yang kidam. Maka Allah itu dipanggil qadim. Allah yang bersifat kidam ataupun Allah yang bersifat dengan sifat sedia. Macam Zaid, bila sebut dia anjur, maka dialah penganjurnya. Sebab bila sebut anjur, orang tak sebut kata orang lain anjur. Sebab Zaid yang anjurkan majlis itu, maka penganjurnya dia ataupun Zaid ni tadi. Baik. Dalam ilmu tauhid dia kata, dalam ilmu tauhid ni ada satu perkataan. Dia kata ada satu perkataan yang sama maknanya dengan qadim, iaitu azali. Jadi apa pula beza pula dengan azali? Ya, qadim azali. Bila kita sebut sifat Allah yang qadim lagi azali, kita kata zat Allah yang qadim lagi azali, sifat kudrat yang qadim lagi azali. Datuk azali itu apa? Apa beza dengan qadim? Maka dia kata setengah-setengah ulama, sebagian ulama mengatakan kedua-dua perkataan ini sama maknanya. Jadi setengah ulama kata maksud qadim dan azali itu sama je, benda yang sama, dia kata. Ya, setengah ulama, sebagai ulama kata maknanya sama, iaitu sesuatu yang tiada permulaan baginya. Mana bila sebut qadim, bila sebut azali, yang tidak ada awal, yang tidak ada mula. Zat Allah yang qadim kan. Zat dan sifatnya yang qadim lagi azali, yang memang tak ada permulaan, yang tak ada mula. Tuan-tuan silat, macam mana nak kata tak ada mula? Memang tak ada mula. Memang yang tak ada awal, yang tak ada awal. Kita ni ada awal, kita ni ada sebelumnya tak ada kan. Allah ini ada sebelumnya bukan tak ada, dia tetap ada. Tak ada soalan lah lagi mengata bila. Allah Ta'ala tak ada dah kata bila ni. Letih dah tuan nak menjawab. Maknanya nak cerita tidak ada bila, ya, bagaimana Allah Ta'ala tu ada, tak ada dah istilahnya. Sebab tu dia kata tafakkaru fi khalqillah. Dia kata nak fikir apa yang Allah Ta'ala buat. Wala tafakkaru fi zatillah. Jangan fikir tentang banyak zat Allah. Bila dah terlalu fikir dan fikir, ramai ada segelintir yang belajar sifat 20 ni, akhirnya jadi tak berapa tentu hala kan. Dia banyak sangat mikir. Sebab tu dia kata fatuhliku, boleh jadi binasa kan. Dia akhirnya dia mikirkan sebelum Allah apa, sebelum Allah apa, sebelum Allah apa. Jadi dia mikirkan tentang Allah dan dia mikirkan sebelumnya apa. Bila dia mikir-mikir bagaimana Allah ni, akhirnya balik di rumah ni kan, dia duk fikir-fikir, otak dia, akalnya dia tak boleh sampai situ. Kita ni ada batas fikir kan. Akhirnya mencari Tuhan. Pergi belakang rumah kan. Akhirnya nampak tempurung, kok Tuhan bawah tempurung ni kata. Kan buka tempurung. Akhirnya jadi tu panggil ising kan. Ada orang jadi ising. Sebab tu dia jangan fikir sampai tahap itu. Kita tak sampai untuk memikir itu, dan dia larang untuk mikir tentang itu. Sebab kita manusia ni ada batas fikir kan. Batas fikir. Dia macam tadilah. Sebab tu kalau sekiranya kalau kita faman khalaq, bila bertemu dengan orang bertanya faman khalaqallah, maka siapa yang menjadikan Allah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu mendapati soalan macam ini, maka jawab amantu billah. Habis, tanda stop situ. Aku beriman kepada Allah kan. Jangan fikir bagaimana Allah kan. Siapa menjadi, tak ada. Tu kita tak boleh, tak mampu untuk berfikir, dan memang tak disuruh pun untuk ke itu, berfikir itu.
Baik, kemudian dia kata lagi, dan setengah ulama yang lain pula berkata antara kedua perkataan qadim dan azali ini ada beza. Jadi ada setengah ulama kata sama, qadim dengan azali benda perkara yang sama, ya. Tetapi ada sebahagian ulama mengatakan qadim dan azali ini ada beza. Apa bezanya? Iaitu qadim itu disebutkan pada perkara yang ada, yakni yang maujud. Maksudnya dia kata qadim itu disebut kepada perkara yang ada, wajib ada. Apa dia perkara wajib ada? Yang maujud zat dan sifat Allah lah. Maknanya khusus kepada zat dan sifat Allah yang maujud, yang ada. Seperti zat Allah qadim dan kudratnya qadim. Maknanya zat dan sifatnya. Kudrat tu maksud sifat lah. Sandar kiaskan pada sifat yang lain. Maknanya zat dan segala sifat Allah itu qadim. Ya, maknanya bila kata saja qadim, maka dia adalah yang maujud. Apa yang maujud? Zat dan sifat Allah yang qadim. Baik, kemudian adapun azali, azali pula dia kata disebutkan pada perkara yang ada juga, yakni yang maujud. Seperti zat Allah dan kudratnya azali. Sama seperti tadi, iaitu zat dan sifat. Kita kiaskan kudrat, kiaskan pada sifat lain. Sifat sama ada sifat ilmu ke, ya, sifat iradah ke, sifat hayat ke, sama basar kalam dan sebagainya. Maka Allah Taala tadi zat dan sifatnya yang azali juga, yang qadim, yang maujud, yang ini yang azali ni tadi. Maujud yang azali, ya. Kemudian dan jadi dia kata azali ni bezanya dan pada perkara yang tiada. Perkara yang tiada ni dipanggil ghairi maujud. Bila sebut saja perkara yang tiada selain daripada zat dan sifat Allah, yakni ghairi maujud. Maka selain daripada ghairi maujud, siapa ghairi maujud ni apa? Kainat ni lah, tuan-tuan sekalian kan. Alam ni, alam semesta ni, makhluk ni, kita semua ni, seperti yang menyerupai Allah itu azali. Tetapi seolah-olah sama seperti mana kita kata zat dan sifat Allah yang azali. Tapi boleh disebut selain daripada zat dan sifat Allah, ghairi maujud ni. Yang ni selain daripada zat dan sifat Allah. Sebab tu tuan-tuan sekalian, cuba tengok perkataan qadim, perkataan azali. Yang mana khusus, yang mana umum? Khususnya ialah qadim lah. Sebab qadim ni dia hanya guna untuk zat dan sifat dia saja. Maknanya bila sebut qadim khusus kepada zat dia, tak boleh guna perkataan lain. Sebab tu tuan-tuan sekalian, pernah tak kita dengar nak buat macam mana kan, orang ni dah takdir dah, mati lemah, sejak qadim lagi dah, orang tak khabar gitu kan. Orang tak khabar sejak qadim lagi. Tetapi ada tak orang sebut dah nak buat macam takdir dia mati lemah hari ni, sejak azali dah Tuhan takdirkan. Azali boleh digunakan kepada ghairi maujud tadi, selain daripada zat dan sifat Allah Ta'ala. Maknanya tu beza ulama kata, kalau qadim khusus kepada zat dan sifat Allah sahaja, tetapi azali zat sifat Allah dan selain daripada itu. Maknanya kainat ni lah, masiwah selain pada zat dan sifat Allah, boleh disandarkan kepada azali. Sebab tu apa banyak kita sandarkan makhluk ini pada azali. Dan macam mana dah jodoh sejak azali kan. Jodoh sejak azali. Ya. Apa semua ni memang sejak azali, tuan-tuan sekalian. Apa pun yang berlaku kepada makhluk ini, semua sekali sejak azali Allah Ta'ala dah tentukan belaka dah. Ya, Allah Ta'ala dah qadakkan, dah tentukan semua, dah tertulis dah di Lauh Mahfuz ni. Cuma nanti kita akan jumpa persoalan ni. Panjang tuan-tuan belajar ilmu akidah ni. Jadi akan timbul soalan dah tu, macam mana Ustaz kalau dah tentu Tuhan dah tentukan semua sekali, apa guna kita nak buat begini-begini, dah tentu dah. Orang itu masuk syurga, orang tu masuk neraka. Kan, orang tu jahat, orang tu baik, orang tu maksiat, semua dah tentu belaka dah. Tuan-tuan sekalian, ini panjang cerita ni. Kalau kita tak ngaji, kita akan akhirnya kita akan jadi apa? Kita bukan jadi isin, tuan-tuan. Akhirnya kita akan terpengaruh ataupun akan termasuk dalam golongan Jabariyah. Tu kita akan jumpa nanti. Ramai orang Jabariyah. Jabariyah ni tergagah. Maksudnya dia sandarkan semua yang berlaku Allah Ta'ala belaka yang kontrol. Hakikatnya betul.
Hakikatnya ya, semua datang pada Allah. Tapi bagi kita ahli sunnah wal jemaah, kita ni ada usaha dan ikhtiar. Kita tak tahu takdir kita tentang silahan. Siapa? Mana ada orang tahu takdir? Tuan-tuan tahu tak kita ni masuk mana besok? Tak tahu. Kan? Kita solat tadi, tahu tak solat kita terima ke tak terima? Tak tahu. Yang kita tahu, usaha ikhtiar, buat saja perintah Allah Ta'ala ni. Yang tu dalam pengetahuan Allah, dalam ilmu Allah. Kita tahu, kita sendiri pun tak tahu nasib kita ni akan datang. Ya, mati kita bila, kan? Memang dah Allah Ta'ala tentukan, tapi kita tak tahu. Takdir tu disembunyikan. Kita tak tahu apa yang berlaku pada kita. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Maka dia kata kesimpulannya, dan pada perkara tiada ghairi maujud tadi, maka qadim itu khas. Maka qadim itu jadilah dia khas dan azali itu am. Jadilah azali itu umum, ya. Maka tiap-tiap qadim azali. Maka setiap qadim itu adalah azali. Pasal apa? Sebab apa kita kata qadim itu azali? Sebab pada azali itu ada qadim, tapi akasnya tiada boleh akas, yakni tiap-tiap azali tidak boleh disebut qadim. Sebaliknya tak boleh. Maknanya setiap qadim adalah azali dan setiap azali tidak semestinya qadim. Maka yang khususnya ialah qadim, yang umumnya ialah azali. Dia macam beza antara rasul dengan nabi, macam itulah tuan-tuan sekalian kan. Setiap rasul itu adalah nabi dan setiap nabi itu tidak semestinya rasul. Kenapa? Sebab rasul 313 orang, termasuk dalam jumlah ada setengah ulama kata 124,000 orang. Maknanya 124,000 orang tu tak semestinya rasul. Ada 313 saja. Maka setiap rasul adalah nabi dan setiap nabi tidak semestinya rasul. Maka rasul itu umum, nabi itu khas ataupun khusus. Macam tadilah, azali itu umum, am, maka qadim itu ialah khas. Maka dia kata adalah qadim dengan nisbah kepada nama terbagi kepada 4 bahagian. Ni kesimpulan dan sekalian. Saya tutupkan dengan pembahagian dia tadi. Yang pertama, qadim sifati. Apa nama qadim sifati? Iaitu tidak ada permulaan sifat Allah Ta'ala. Maka sifat Allah Ta'ala itu pun dipanggil sebagai qadim sifati, yakni qadim sifat dia yang tidak ada mula, yang tidak ada awal. Dia panggil qadim sifati. Yang kedua dipanggil qadim zati. Tidak ada permulaan zat Allah Ta'ala. Mana zat Allah Ta'ala itu adalah qadim yang tidak ada mula, yang tidak ada awal. Sama seperti sifat dia. Kemudian yang ketiga qadim idhafi. Yang ini terdahulu suatu atas suatu, seperti terdahulu bapa nisbah kepada anak. Ini dipanggil qadim juga, tapi terdahulu bapa sebelum anak. Maknanya mesti bapa dulu baru anak. Mana ada anak dulu sebelum bapa. Kan? Maksudnya bila sebut saja anak didahului oleh bapa dia, itu dipanggil sebagai qadim idhafi. Ini makna kita ni diidhafahkan kepada mak ayah kita. Dan yang keempatnya qadim zamani, iaitu lalu masa atas sesuatu sekurang-kurangnya setahun. Ini yang panggil qadim zamani ni makhluk lah. Dia bermasa, ada setahun ke atas, itu panggil lama lah. Bila sebut setahun tu, itu dikira lama lah. Kalau bulan tu tak lama lagi. Tapi setahun ke atas, 10 tahun sampai kurun, sampai abad, itu dipanggil sebagai zamani. Maka qadim hakiki. Yang sebenar-benar qadimnya ialah qadim sifati dan qadim zati. Tidak harus dikatakan lain daripada Allah Ta'ala. Selain daripada itu sama idhafi ataupun zamani. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Itulah sikit sebanyak yang saya dapat sampaikan pada malam ini berkenaan dengan sifat kidam. Jadi insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan sambung pula sifat al-baqa. Jadi pertemuan kita selepas ni lepas raya lah kot. Bulan depan puasa dah kan. Maknanya insya-Allah kita jumpa lepas raya kalau dengan izin Allah SWT. Doakan mudah-mudahan Allah Taala panjangkan umur saya, umur kita semua, diberi kesihatan yang baik insya-Allah. Jadi sekian sekadar itu saja untuk malam ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kerana sudah hadir, terima kasih kerana sudah mendengar. Mohon maaf banyak-banyak di atas kekurangan dan kelemahan penyampaian saya. Allah wali taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah perhimpunan majlis ilmu kami pada malam ini sebagai perhimpunan yang dirahmati, dan perpisahan kami selepas ini sebagai perpisahan yang terpelihara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, walhamdulillahi rabbil alamin.